Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan masuk kepada menganalisis graf bar berganda dan graf garisan berganda. Okey, baiklah. Sekarang kita akan tengok apa langkah-langkah untuk menganalisisnya. Baiklah. Okey, yang pertama kita akan tengok baca dan fahami tajuk graf. Okey, maksudnya kamu kena tengok apa yang dicatatkan dalam tajuk, di mana tempatnya dan bila keadaannya berlaku. Okey, contoh kita tengok tajuk graf kamu. Ekspor getah Malaysia ke negara China dan Jerman antara tahun 2017 hingga 2020. Okey, dekat situ dah tercatat dah apa, di mana dan juga bila berlakunya. Seterusnya, kita akan tengok perhatikan label paksi menegak dan paksi mendatar. Maksudnya, kamu kena tengok paksi menegak kamu menunjukkan apa dan paksi mendatar menunjukkan apa. Okey, paksi menegak kamu dalam graf ni menunjukkan ekspor 1000 tan metrik, kemudian paksi mendatar menunjukkan tahun. Okey, seterusnya kita akan tengok telitikan nilai pada skala dan bar atau titik garisan. Okey, yang ni kamu kena tengok yang pertama tu skala tu, berapa bilangan dia. Kemudian kamu dah titikkan garisan ataupun bar kamu tu, tengok nilainya berapa. Kemudian kamu kena kenal pasti nilai yang paling tinggi dan juga yang paling rendah bagi setiap item kamu tu. Contohnya kalau China tu tinggi berapa. Dan seterusnya kalau Jerman pula tingginya berapa. Sama juga. Kalau China minimumnya berapa, Jerman minimumnya berapa. Okey. Jelas ya dekat situ? Kemudian kamu kena perhatikan perubahan atau perbezaan nilai yang nyata. Maksudnya dalam setiap garisan ataupun bar kamu, nilai perubahan tu, antara satu tahun ke tahun yang lain tu, perubahan dia macam mana. Contohnya kalau China daripada tahun 2017 ke tahun 2018, kemudian pergi pula tahun 2019 dan akhirnya 2020. Sama juga dengan Jerman. Kamu kena tengok perubahan yang nyata tu. Okey, baiklah. Sebelum kita pergi ke lebih lanjut, perlu diingatkan bila kamu mentafsir nilai yang terdapat dalam setiap bar dan juga garisan kamu, kamu mesti kaitkan langkah yang ketiga, keempat dan kelima. Maksudnya nyatakan sekali bagi setiap satu item tu. Contohnya China kita ambil yang pertama. Apa nilai maksimum, nilai minimumnya, kemudian perubahan pada nilai yang nyata. Sama juga dengan Jerman tadi. Cari dulu nilai minimum, maksimum, kemudian baru nyatakan perubahan bagi setiap perbezaan tu. Okey, seterusnya barulah kita pergi kepada nombor 6, iaitu huraikan isi tersirat berdasarkan data yang diwakili. Maksudnya di sini, bila kamu dah tengok semua maklumat, apa yang kamu kena buat? Kamu kena fikirkan. Contohnya China. Kenapa kamu kata ekspor getah Malaysia ke negara China ni nampak lebih tinggi berbanding dengan Jerman? Dekat sinilah kamu memikirkan isi yang tersirat. Maksudnya, mengapa sesuatu perkara tu terjadi. Okey, jelas ke sampai sini? Okey, sekarang sampailah kepada langkah yang terakhir, di mana kamu akan membuat satu rumusan bagi mentafsir keseluruhan graf kamu tu. Tak kisahlah kamu tu jumpa graf bar berganda ke, graf garisan berganda ke. Maksudnya di akhir ni, berdasarkan penilaian kamu terhadap semua aspek daripada langkah pertama sampailah ke-6, kamu perlu buat satu rumusan tentang kamu punya graf tu. Okey, macam mana nak buat rumusan tu? Kita akan tengok pada contohnya nanti. Okey, baiklah ya. Okey, bagi memudahkan kamu untuk lebih faham, kita akan rujuk kepada contoh yang telah diberikan dalam buku teks kamu. Okey, kita mulakan ya. Okey, baiklah. Kita akan tengok bila kamu nak mula menulis analisis kamu, macam cikgu cakap, yang pertama, baca tajuk kamu dan kenal pasti apa jenis graf kamu. Okey, kemudian mulakan ayat dengan graf bar berganda. Yang ni bergantung kepada jenis graf ya. Okey, kemudian ambil sahaja tajuk menunjukkan nilai ekspor barangan getah dan kayu getah Malaysia antara tahun 2017 hingga 2019. Maksud di sini kita ambil bulat-bulat apa tajuk yang diletakkan pada setiap graf kamu tu. Okey, baiklah. Seterusnya,
kamu perlu rujuk graf kamu di mana kamu kena tengok paksi, menegak dan juga mendata. Di mana dekat sini kamu akan tengok nilai maksimum dan minimum. Maksudnya dalam item kamu tu mana yang menunjukkan paling tinggi dan mana yang menunjukkan paling rendah. Okey, contoh ayat dekat sini dia bagi nilai ekspor barangan getah lebih tinggi berbanding nilai ekspor kayu getah. Mana kamu dapat ni? Berdasarkan maklumat ataupun item yang telah ditunjukkan dalam graf bar ataupun graf garisan kamu lah. Okey, jelas ya? Okey, kemudian baru kamu tengok satu persatu. Okey, yang pertama tadi tu lebih kepada secara umum saja. Maksudnya mana tinggi, mana rendah. Itu sahaja. Okey, bila kamu nak mula masuk kepada nilai maksimum dan minimum bagi setiap item dan juga apa perubahan nyata yang terdapat dalam setiap item, kamu kena tengok macam ni. Okay, contohnya kita kata yang pertama kita tengok aspek barang getah dulu, item barang getah. Okay, barangan getah mencatatkan nilai ekspor paling tinggi. Maksudnya kita fikir paling tinggi berapa nilainya, tahun bila. Okay, kemudian tengok pula maklumat seterusnya. Dia kata tahun 2017 pula berapa. Kemudian akhir sekali 2019 menunjukkan apa. Okey, jelas ya dekat situ? Okey, tadi kita dah buat untuk item pertama iaitu barangan getah. Okey, kemudian kita buat juga untuk item yang kedua iaitu kayu getah. Sama juga cara dia. Tengok mana nilai tinggi rendahnya, kemudian perubahan nilai yang nyata. Okey, contoh ayat dekat sini, bagi ekspor kayu getah pada tahun 2017 dan 2018 telah mencatat nilai ekspor yang sama. Okey, nilainya berapa? Kemudian meningkat, nilainya berapa, tahunnya bila. Okey, jelas ya? Okey, bila kamu dah siap nyatakan step nombor 3 sampailah nombor 5, maka kita akan masuk ke step yang ke-6 iaitu isi tersirat. Okey, bila kamu dah tengok, dah rujuk dah apa maklumat yang terdapat dalam graf kamu, maka kamu kena cari mengapa jadi begitu. Okey, contoh kalau kita tengok dalam ayat ni dia kata apa? Perbezaan yang ketara antara nilai ekspor barangan getah dan nilai ekspor kayu getah disebabkan oleh, dekat sini dia bagi kenapa perbezaan berlaku. Kemudian dia bagilah contoh dia sikit. Lepas tu, apa lagi dia mention? Dia mention apa? Barangan getah Malaysia banyak dieksport ke negara mana. Okey, dekat sini pelajar ni menunjukkan apa? Menunjukkan isi tersirat bagi setiap maksudnya keseluruhan isi ataupun maklumat yang terdapat dalam graf yang diberikan pada dia. Sekarang kita pergi kepada langkah yang terakhir iaitu membuat rumusan. Okay, macam cikgu cakap tadi, bila nak buat rumusan, kamu kena nilai daripada semua aspek yang kamu dah tengok daripada langkah pertama sampailah langkah yang ke-6. Okey, dekat sini dia bagi contoh sebagai rumusan. Mesti ada ya penanda wacana rumusan ni. Okay, dia kata apa? Nilai ekspor barangan getah dan kayu getah Malaysia menunjukkan terdapat peningkatan dan penurunan antara tahun 2017 hingga 2019. Yang ni berdasarkan pada perubahan yang kamu nampak secara keseluruhan tadi. Okay, kemudian dia kata apa? Nilai ekspor barangan getah adalah lebih tinggi daripada ekspor kayu getah. Maksudnya, kamu nyatakan balik nilai maksimum dan minimum tadi. Tapi tak perlulah kamu nyatakan dia punya bilangan tu berapa. Cukup kamu bagi secara umum sahaja apa dia punya penyataan. Maksudnya, tinggi ke rendah yang mana. Itu sahaja. Okey, maksudnya dekat sini, dekat rumusan ni tidak perlu dinyatakan sebarang nilai. Sebab apa? Dia sekadar rumusan ataupun ringkasan daripada ulasan analisis yang kamu dah buat. Okey, baiklah. Dengan berakhirnya penerangan cikgu berkenaan dengan langkah-langkah untuk menganalisis graf bar berganda dan graf garisan berganda serta contoh yang telah diberikan, maka tamatlah kelas kita pada hari ini. Okey, baiklah. Jika terdapat sebarang persoalan ataupun ketidakfahaman, boleh terus berhubung dengan cikgu. Okay, dan terima kasih juga kerana sudi menghadirkan diri dalam kelas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.